Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 Disember 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan Persatuan Kuang Tung Sarawak telah menyumbangkan alat pelindungan diri kepada Hospital Umum Miri bagi membantu petugas barisan hadapan dalam usaha memerangi COVID-19. Dengan kos keseluruhan berjumlah RM10,000, sebanyak 1,830 unit isolation gown 42G dan 3,940 unit boots cover 40G telah diserahkan kepada Hospital Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin dan Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu telah menyaksikan penyerahan tersebut di Hospital Umum Miri pada Ahad. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Kuang Tung Sarawak, Tong Shin Yi berkata sumbangan ini merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR Persatuan dalam usaha untuk memberikan sokongan kepada masyarakat. Ujarnya lagi, Persatuan Kuang Tung Sarawak juga akan sentiasa terlibat dengan aktif dalam kegiatan amal bagi membantu masyarakat khususnya dalam mengekang penularan pandemik COVID-19 ini. Berita seterusnya, Jalan Kampung Long Jegan Tinjar kini telah siap diturap. Perkara ini memberikan kelegaan kepada penduduk di beberapa buah rumah panjang, antaranya Rumah Francis Ubi, Rumah Dennis Tija, Rumah David New serta Kaki Tangan Sekolah Kebangsaan Long Jegan dan Klinik Kesihatan Long Jegan Tinjar. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datu Dr. Pengguang Manggil telah hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian jalan berkenaan baru-baru ini. Pada majlis sama, Datu Dr. Pengguang juga menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar MRP masing-masing sebanyak RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Francis, Biro Wanita Rumah Dennis dan Biro Wanita Rumah David. Berita selanjutnya, Felcra Berhad telah membangunkan tanah seluas 2,239.69 hektar di kawasan Batang Lupa sejak tahun 2008 sehingga kini. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, bagi tahun 2021, Felcra Berhad telah mengagihkan keuntungan interim 1 dan 2 berjumlah RM1.7 juta kepada peserta-peserta dari projek-projek berhasil di kawasan Batang Lupa. Jelasnya, Felcra Berhad juga telah berjaya membangunkan seluas 47,731 hektar tanaman komoditi sawit di Sarawak sekaligus memberi manfaat kepada seramai 20,307 orang peserta projek penyatuan dan pemulihan PNP yang turut merangkumi peserta ladang rakyat dan ladang sejahtera. Beliau berkata demikian semasa majlis mesra peserta Felcra Berhad kawasan Batang Lupa di Dewan Serbaguna Kampung Agropolitan Seduku Baru Lingga pada Sabtu. Pada majlis sama, beliau turut berpeluang menyantuni 100 orang pelajar dengan pek kembali ke sekolah yang berupa peralatan persekolahan. Beliau juga menyerahkan pek prihatin keluarga Felcra berupa bakul makanan asas kepada 100 golongan asnaf dan warga emas dari projek-projek sekitar Felcra Berhad kawasan Batang Lupa. Berita di Tarat, sebanyak 10 buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tarat menerima sumbangan set peralatan pembasmi kuman dalam program Ziarah UKAS Prihatin baru-baru ini. 10 penerima tersebut adalah seperti yang tertera. Untuk rekod, ini merupakan program Ziarah UKAS siri yang kelima di kawasan Dun Tarat. Sementara itu, penduduk kampung terlibat dimohon terus mengamalkan budaya norma baharu bagi mengelak penularan COVID-19. Sumbangan peralatan itu juga diharapkan bermanfaat untuk kegunaan JKKK masing-masing. Manakala di Sadong Jaya, seramai 400 individu di kawasan Sadong Jaya telah menerima suntikan dos penggalak di Kompleks Sukan Komuniti Sadong Jaya baru-baru ini. Antara penduduk kampung yang menerima dos penggalak ini ialah Kampung Terasiban, Kampung Terasi, Kampung Senangeh, Kampung Sungai Bundong, Kampung Sungai Bulu, Kampung Ensengeh Iban, Kampung Ensengeh Melayu, Kampung Sadong Jaya Pasar, Kampung Sadong Jaya Ulu dan Kampung Sungai Bilis.
Program vaksinasi tersebut dikendalikan petugas kesihatan dari Klinik Kesihatan Bahagian Samarahan serta dibantu sukarelawan Sadong Jaya dan Pusat Khidmat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Sadong Jaya. Para petugas turut memaklumkan syarat untuk menerima dos penggalak bagi penerima vaksin Pfizer mesti melebihi tempoh 6 bulan dari tarikh dos kedua, manakala bagi penerima vaksin Sinovac mesti melebihi 3 bulan dari tarikh menerima dos kedua. Berikut pula, 4 klinik swasta telah mengendalikan secara bersama Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi meningkat dan mempercepatkan kapasiti vaksinasi rakyat di Sarawak. Antara klinik-klinik yang terlibat dalam PICK ini ialah Klinik Tang Satok dan PMG Medical Clinic akan mengendalikan PPV integrasi di Maidin Mall, Petrajaya, manakala Kang Family Clinic dan Medicines Family Clinic di Aeroville Mall, Stutong yang bermula pada 6 Disember 2021. Sementara itu, waktu operasi PICK ini adalah dari jam 9 pagi sehingga 5 petang bagi yang mempunyai temu janji melalui aplikasi MySejahtera. Manakala bagi yang hadir secara terus, boleh hadir hanya selepas jam 2 petang dan terhad bagi penerima vaksin jenis Pfizer sahaja. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak merekodkan sebanyak 72 kes positif COVID-19 baharu di 15 daerah. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin, kes baru ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif setakat ini adalah 251,285 kes. Berikut 15 daerah di Sarawak yang merekodkan kes positif COVID-19. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan 2 kes kematian telah dilaporkan. Kes tersebut melibatkan lelaki berumur 82 tahun dan wanita berumur 23 tahun di Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Jaga diri, keluarga dan orang sekeliling dengan mengamalkan SOP di mana sahaja anda berada. Kita jaga kita. Salam Lukas.